Hentam Wira Negara, veteran UMNO mahu Dr. Musa dipecat. Sebar berita palsu, apa niat sebenar bekas Menteri Pakatan Harapan? PKP dilanjutkan, ini amaran awal Perdana Menteri. Pemimpin PKR sedih, Dr. Musa dikata pemuja DAP. Mengkritik dan mendakwa Kementerian Kesihatan atau KKM gagal melindungi petugas barisan hadapan, Datuk Dr. Musa Nordin wajar dipecat oleh pihak pengurusan hospital pakar KPJ. Setiausaha Agung Veteran UMNO Mustafa Yaakob berkata, kritikan yang disifatkan tidak kena pada masanya apabila kerajaan bertungkus lumus menangani COVID-19 membuktikan doktor tersebut tidak profesional dan mencemarkan kredibiliti hospital swasta yang berprestij itu. Dr. Musa merupakan perunding pediatrik dan perubatan hospital pakar KPJ Damansara. Dalam situasi genting seperti ini, beliau Dr. Musa tidak patut muncul sebagai seorang yang serba tahu, sedangkan kepakarannya dalam bidang yang berlainan dari pakar-pakar dalam bidang penyakit berjangkit. Malangnya kerana cemburu yang dipengaruhi oleh dendam politik, maka beliau sanggup membelakangkan profesinya sebagai seorang pengamal perubatan. Veteran UMNO dengan ini mendesak pihak pengurusan KPJ supaya memecat Dr. Musa dari pusat perubatan itu kerana dia telah mencemarkan kredibiliti KPJ yang terkenal dengan profesionalisme kaki tangannya dalam perubatan. Dr. Musa terbukti seorang doktor yang tidak profesional yang mengutamakan politik dari profesion, katanya menerusi kenyataan. Terdahulu, Dr. Musa sewaktu hadir dalam temu bual bersama sebuah stesen televisyen dipetik sebagai berkata mendakwa pihak berkuasa kesihatan gagal melindungi barisan depan perubatan yang memerangi COVID-19 selepas kira-kira 30 kaki tangan perubatan dilaporkan dijangkiti virus itu ketika bertugas. Dr. Musa turut mendakwa kaki tangan perubatan tidak dilengkapi alat pelindungan sewajarnya termasuk peralatan pelindungan diri atau PPE. Justeru, beliau menggesa Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dan pegawainya turun padang melawat hospital terjejas. Menjawab dakwaan tersebut, Nur Hisham baru-baru ini menjelaskan jangkitan COVID-19 melibatkan petugas barisan hadapan berlaku di hospital swasta. Tambah beliau, pihaknya sudah membuat perjumpaan dengan pihak hospital swasta sebanyak 2 kali iaitu pada 1 dan 12 Mac bagi membincangkan mengenai perkara itu. Dalam pada itu, Mustafa menganggap Dr. Musa sebagai pengamal perubatan sepatutnya menyokong usaha kerajaan dan KKM menangani COVID-19. Tetapi tindakannya menyerang Dr. Nur Hisham jelas membuktikan beliau tidak menghargai penat lelah petugas di barisan hadapan yang menyambung nyawa demi menyelamatkan pesakit yang dijangkiti virus COVID-19, katanya lagi. Selepas mendakwa, pekerja Malaysia di Singapura membuat percubaan untuk balik beramai-ramai ke negara ini, di Facebook, Ahli Parlimen Kuantan Fuzia Saleh membuat permohonan maaf secara terbuka. Permohonan maaf itu dibuat setelah posting berkenaan dipadam. Admin mohon maaf tersilap post video lama dan sudah pun di-delete. Harap tidak menyebabkan panik, tulis admin Facebook Fuzia Saleh. Sebelum ini, Facebook rasmi bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu memuat naik status gempar apabila mendakwa berlaku keadaan tidak terkawal di bangunan Kompleks Immigration, Custom dan Kuarantin CIQ. Sedang berlaku di CIQ JB, situasi di luar kawalan. Pekerja Malaysia di Singapura cuba balik ke Malaysia secara beramai-ramai. Harap adalah hotel 5 bintang untuk kuarantin mereka, tulis Facebook itu. Status itu segera dinafikan Facebook Friends of PDRM yang mendakwa itu adalah video lama. Malah, ia adalah latihan kebakaran di bangunan itu yang dilaksanakan 18 Disember tahun lalu. Ramai yang dapat video ini kan? Itu video lama, video tahun lepas. Keadaan di BSI atau CIQ Malaysia Singapura jangan sebar lagi, jangan buat orang panik. Pada masa yang sama, pemimpin-pemimpin politik tanpa mengira parti diminta melakukan gencatan politik buat sementara demi rakyat kerana negara sedang berdepan dengan COVID-19. Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki kesal dengan tindakan Ahli Parlimen Kuantan Fuzia Saleh yang didakwa sengaja mahu mencetuskan perasaan marah dan kebencian rakyat terhadap usaha yang dilakukan oleh kerajaan sekarang apabila menyebarkan video-video lama. Beliau menyifatkan perbuatan Fuzia itu sebagai amat tidak bertanggungjawab. Mujurlah beliau menyedari hal ini dan buat pembetulan. Harap tidak diulangi kerana ini bukan kali pertama. Rakyat masih ingat video drama YB yang menggambarkan penduduk akan terdedah dengan radiasi Linus
sehingga sekarang tiada lafaz maaf atas fitnah yang dibuat, katanya. Turut membuat kenyataan yang sama adalah Ketua Puteri UMNO, Datuk Zahidah Zarif Khan, dengan berkata video yang ditularkan oleh ahli parlimen Kuantan itu langsung tidak ada kena-mengena dengan krisis COVID-19 yang melanda negara sekarang ini. Fuziah Saleh ditanya apakah tujuan beliau memuat naik video viral yang didakwa kepulangan beramai-ramai warga negara Malaysia dari Singapura. You all semua boleh tanya YB apa niat dia post video lama itu dekat sini sebelum dia delete posting itu, kata Zahidah, yang menyifatkan ahli parlimen itu kurang bijak. Kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP akan disambung lagi 2 minggu sehingga 28 April. Keputusan itu dibuat susulan maklum balas Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM bagi membendung wabak COVID-19. Berdasarkan nasihat KKM dan pakar-pakar perubatan, kerajaan putuskan untuk lanjutkan PKP selama 2 minggu lagi, iaitu 15 April sehingga 28 April, katanya. Menurut Muhyiddin, pelanjutan tempoh PKP itu adalah untuk memberi ruang kepada petugas kesihatan memerangi COVID-19 selain mengelakkan penularan semula wabak berkenaan. Pelanjutan 2 minggu itu, katanya, selaras dengan pandangan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO supaya PKP tidak ditarik terlalu awal. Beberapa negara lain meningkat semula apabila PKP tamat, katanya. PKP bermula pada 18 Mac untuk meratakan lekuk jangkitan COVID-19 dan disambung sehingga 14 April. Beberapa kawasan kemudiannya diletakkan bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD selepas merekodkan angka kes yang tinggi. Beliau juga mengingatkan rakyat Malaysia supaya bersedia dengan segala kemungkinan dalam menangani penularan wabak COVID-19. Apa yang saya hendak sebutkan di sini ialah kita mesti bersedia untuk berhadapan dengan situasi ini bagi satu tempoh masa yang agak lebih lama. Ia mungkin berlarutan untuk tempoh beberapa bulan sebelum kita dapat betul-betul pastikan penularan wabak ini diatasi 100%, katanya. Muhyiddin berkata, kehidupan orang ramai mungkin tidak boleh kembali seperti sedia kala. Selagi virus ini masih ada, amalan penjarakan sosial mesti diteruskan. Kita mesti sentiasa menjaga kebersihan diri, elakkan sebarang perhimpunan, hindari tempat yang sesak, katanya. Mengulas kedatangan Ramadan tidak lama lagi, Muhyiddin menyarankan supaya umat Islam bertarawih di rumah bersama keluarga. Bulan Ramadan akan menjelang tiba tidak lama lagi. Kita tidak boleh ke bazar Ramadan untuk membeli juadah berbuka puasa, tidak boleh ke masjid untuk bertarawih. Jadi bertarawihlah di rumah bersama keluarga. Mungkin juga kita tidak boleh balik ke kampung seperti biasa. Walaupun sukar untuk kita bayangkan perkara ini, tetapi inilah kenyataan yang akan kita hadap, katanya. Ketua Setiausaha Pengelola Majlis Pimpinan Pusat PKR, Nik Nazmi Nik Ahmad, melahirkan rasa sedih dengan kritikan keras terhadap Dr. Musa Nordin dari Hospital Pakar KPJ Damansara susulan bidasannya yang dianggap memperlekehkan usaha kerajaan memerangi COVID-19. Soal sama ada kita setuju atau tidak dengan pandangan Dr. Musa adalah perkara kedua. Jadi sedih bila membaca Dr. Musa dilabel pemuja DAP bukan oleh tabloid murahan tapi lidah rasmi sebuah parti Islam, ciap Nik Nazmi. Rabu lalu, Dr. Musa mendakwa pihak berkuasa kesihatan gagal melindungi barisan depan perubatan selepas kira-kira 30 kaki tangan perubatan dilaporkan dijangkiti COVID-19 ketika bertugas. Katanya, kaki tangan perubatan tidak dilengkapi alat pelindungan sewajarnya termasuk peralatan pelindungan diri atau PPE. Ketua pengarah dan pegawai tertingginya di Menara Gading Putrajaya perlu turun ke hospital COVID atau pusat kesihatan daerah atau klinik kesihatan dan melihat serta merasai kesakitan dan kesengsaraan doktor atau jururawat atau profesional kesihatan bersekutu yang tiada PPE asas untuk menjaga pesakit kritikal di ICU serta meningkatkan saringan dengan 17,000 ujian sehari, kata Dr. Musa. Mengulas laporan itu, Nik Nazmi berkata, agama Islam kaya dengan perbezaan pendapat. Islam kaya dengan perbezaan pandangan dan adab iktilaf atau perbezaan memang dah digariskan dari dulu. Jadi, bila Dr. Musa Nordin berbeza pandangan dengan Dr. Nur Hisham, ia patut dilihat dari perspektif seorang pengamal kesihatan, utarakan pandangan dengan penjawat awam kesihatan terkanan negara. Dr. Musa ketika dihubungi Malaysia Kini enggan mengulas kontroversi melibatkan pandangannya itu. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.